Assalamualaikum, nama saya Atika. Tujuan video ini dibuat ialah untuk melengkapkan tugasan akhir bagi subjek falsafah ilmu. Saya telah diberi pilihan untuk memilih satu topik daripada 3 topik yang telah disediakan, dan saya telah memilih topik 1 iaitu perbandingan teori kebenaran struktural, paradigmatik dan performatif. Video ini mengandungi 4 bahagian iaitu pengenalan, penghujahan, perbandingan dan juga refleksi peribadi. Dalam perspektif falsafah ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran itu bergantung kepada sudut pandang falsafah dan juga teori. Dalam menguji suatu kebenaran, teori-teori ataupun kaedah-kaedah amatlah diperlukan kerana ia akan menjadi penunjuk jalan bagi pengujian tersebut. Terdapat beberapa teori tentang kebenaran di dalam perspektif falsafah ilmu. Antaranya ialah teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatik, teori performatif dan teori struktural paradigmatik. Namun saya hanya akan menceritakan dengan lebih mendalam tentang 2 teori sahaja iaitu teori struktural paradigmatik dan teori performatif. Teori struktural paradigmatik merupakan teori yang akan dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma ataupun perspektif tertentu dan ada komuniti ilmuwan yang menyokong ataupun mengakui paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan ahli falsafah sains masa kini menekankan bahawa rangkaian fenomena atau realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Paradigma ialah nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perilaku kelompok. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum yang tidak bertulis. Pengujian suatu paradigma terjadi dengan adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Teori performatif merupakan teori yang menyatakan bahawa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoriti tertentu. Dalam kehidupan, manusia kadang-kala perlu mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoriti yang boleh dijadikan rujukan ialah pemerintah, pemimpin adat, pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Kebenaran performatif boleh membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil dan sebagainya. Namun, masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif kebiasaannya tidak terbiasa berfikir secara rasional dan kritis. Mereka menjadi kurang inisiatif dan inovatif kerana mereka terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoriti. Terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya masih patuh kepada adat dan kebenaran ini seakan-akan kebenaran mutlak. Mereka tidak berani melanggar keputusan pemimpin dan tidak terbiasa menggunakan pemikiran yang rasional untuk mencari kebenaran. Perbandingan antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan performatif ialah kebenaran struktural paradigmatik diperoleh daripada andaian dalam pemikiran, manakala teori performatif kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoriti tertentu. Selain itu, teori struktural paradigmatik dia menekankan bahawa rangkaian fenomena atau realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah dia ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima oleh kelompok tersebut. Namun, teori performatif, pemegang otoriti dijadikan rujukan dalam sesuatu keputusan yang dibuat dan masyarakat hanya menuruti keputusan tersebut. Seterusnya,
kebenaran teori structural paradigmatik yang lama boleh digantikan dengan yang baru sekiranya hasilnya adalah negatif. Akan tetapi, bagi teori performatif, kebenarannya itu dituruti oleh masyarakat dan masyarakat tidak berani melanggar kerana mereka terbiasa dengan mengikuti keputusan pemegang otoriti dan mereka tidak terbiasa menggunakan pemikiran yang rasional bagi mencari kebenaran. Akhir sekali, saya akan memberi refleksi peribadi terhadap tugasan ini. Bagi menyiapkan video ini, saya perlu mencari sumber maklumat daripada internet dan saya juga telah membuat bacaan terhadap beberapa jurnal yang saya jumpai dan juga blog untuk meningkatkan lagi pemahaman saya terhadap teori kebenaran structural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Saya perlu betul-betul memahami teori-teori tersebut supaya video yang dihasilkan mempunyai konten yang mudah difahami. Pada pendapat saya, kedua-dua teori ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan tersendiri. Bagi saya, kita sebagai manusia tidak boleh hanya mengikuti satu teori kebenaran sahaja. Malah, kita harus menggabungkan kesemua teori kebenaran yang ada supaya hasilnya adalah positif. Sekiranya kita hanya mengikuti satu teori kebenaran sahaja, contohnya teori performatif, seperti yang kita sedia tahu, teori performatif ni kebenaran dia akan diputuskan dan dikemukakan oleh pemegang otoriti. Jadi, jika kita mengikuti kebenaran performatif sahaja, kita akan menjadi seperti mereka yang terlampau terikat dengan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoriti. Secara tidak langsung, kita melatih pemikiran kita supaya tidak berfikir secara rasional untuk mencari kebenaran, dan kita juga akan melatih diri kita supaya tidak menjadi seorang yang inovatif dan inisiatif. Walhal, dalam kehidupan, kita sebagai manusia perlu berfikiran secara rasional dan kritis dalam membuat apa sahaja keputusan. Dan kita juga harus menjadi seorang yang inovatif dan perlu mengambil inisiatif dalam mencari kebenaran. Sebagai seorang pelajar yang akan bergelar guru, saya bukan sahaja akan mengimplementasikan teori structural paradigmatik dan teori performatif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya, namun saya akan mengimplementasikan kesemua teori kebenaran yang ada. Teori-teori tersebut ialah teori korespondensi, teori koherensi dan teori pragmatik. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.